pilihan anda. Kita bersama-sama waktu ini dalam program Jendela Fikir dan kita nak bawakan tentang topik sakit hidung dan tersumbat, sakit kepala yang menyengat. Adakah ini penyakit sinus? Bersama-sama kita di talian tetamu kita ada Dr. Ahmad Kushairi Khalid yang merupakan pakar otorinolaryngologi di talian. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Natasha ke? Ya, saya. Terima kasih kerana bersama dengan kami di Bernama Radio waktu ini. Ya, terima kasih DJ Natasha untuk menjemput saya. Baik doktor, kita nak tahu ni kan, apa sebenarnya penyakit sinus ni? Sama ke sinus dengan resedung? Jadi apa sebenarnya yang boleh pendengar-pendengar di Bernama Radio ketahui tentang penyakit sinus ini? Okey, ini adalah satu soalan yang sering kita dengar ataupun ditanyalah. Kerana di Malaysia ni kita banyak lebih sebut resedung. Betul? Ramai orang kata, oh saya ada resedung. Tetapi ataupun perkataan resedung itu sendiri adalah satu perkataan yang tak spesifik. Kerana dia merujuk kepada seseorang yang ada mungkin simptom hidung tersumbat, selalu bersin pagi-pagi, selalu beringus pagi-pagi, dan jika simptom-simptom ini tidak dikawal, dia boleh membawa kepada simptom yang lebih teruk seperti demam, sakit-sakit pada muka, bau busuk keluar pada hidung, deria bau yang kurang dan sebagainya. Jadi di Malaysia ni sama ada simptom yang awal tadi ataupun simptom komplikasi yang simptom yang lebih teruk tu pun kita sebut sebagai resedung. Akan tetapi dalam perubatan masalahnya ada dua. Salah satunya adalah allergic rhinitis kita panggil. Dan keduanya bila allergic rhinitis ni tidak dikawal dan telah menyebabkan jangkitan pada rongga sinus, dia jadi sinusitis. Baik. Jadi allergic rhinitis yang pagi-pagi semua ramai orang ada tu, blok, bersin, sumbat. Tapi kalau tak kawal allergic rhinitis ni, dia lama-lama boleh menyebabkan jangkitan pada rongga sinus, itu adalah sinusitis. Itulah apabila dia ada sakit muka, bau busuk keluar pada hidung, mungkin mata nak pandang cahaya pun tak boleh. Dan ialah simptom yang lebih teruk lah. Itu dah ada jangkitan pada rongga sinus. Itu nama dia sinusitis. Okey. Baik, dan doktor, kita nak tahu macam tadi kan macam hidung gatal ke, sesama pada waktu pagi dan sebagainya, bersin-bersin kan. Kadar kekerapan tu untuk mengatakan yes, kita memang ada tanda-tanda nak kena penyakit sinus ni. So dia punya kekerapan tu di Malaysia ni disebabkan oleh kewujudan debu, habuk hama ataupun kita panggil dust mite yang banyak ada dekat tilam, langsir, sofa, bantal, kapet kan. Udara kita ni dia lembap. So bila udara ni lembap, banyak ada dust mite ataupun debu habuk hama ni yang selalu menyebabkan reaksi alergik apabila kita menghidunya. Benda ni bukannya sesuatu yang kita sedar. Dia adalah yang berlaku di persekitaran kita yang kita tak sedar. Tiba-tiba kita dah ada reaksi padanya, iaitu kenapa hidung ni blok, lepas tu bersin, sumbat, dan kebiasaannya pagi-pagi. Kerana kita baru bangun daripada tidur, banyak debu habuk hama dekat tilam tu kan, dekat bantal tu. Di samping juga pengaruh udara pagi, udara sejuk, udara aircon yang pagi-pagi, sebab tu waktu pagi yang banyak. Petang okey dah. Ini maksudnya pengaruh persekitaran ni yang menyebabkan kita ada simptom tu. Okey. Jika kita contohlah pergi ke negara lain yang tak ada debu habuk hama ataupun kurang debu habuk hamanya, udaranya kering bukannya lembap, kita takkan ada simptom ni. Kerana tak ada dust mite tu. Jadi disebabkan oleh kewujudan dust mite yang banyak di negara kita ni, ramai orang yang ada masalah alergik ataupun reaksi terhadap allergen ini ataupun debu habuk hama ini. Baik. Dan ada juga yang mengatakan kalau kata kita ada haiwan di rumah pun kadang-kadang jadi faktor juga kita mengalami simptom-simptom gatal-gatal dan sebagainya kat hidung ni, doktor. Betul ke bagi dikata? Ya, betul. So bila kita sebut sebagai alergik tadi, saya sebut apa-apa saja yang boleh menyebabkan kita ada reaksi terhadap benda tersebut, itu merupakan alergik. Maksudnya apa-apa saja benda ataupun kita panggil sebagai allergen yang boleh merangsang kita untuk alergi ataupun memberi reaksi alergi, dia boleh dikatakan sebagai allergen. Apabila kita buat test kepada seseorang untuk memastikan apa yang orang ni alergik
kan apa benda yang menyebabkan orang ni alergik, kita test banyak benda, 30-40 benda, termasuklah bulu haiwan, termasuklah debu habuk hama, termasuklah seafood, kacang, apa lagi, mungkin nasi pun ada kita test, tumbuhan pun ada, beberapa tumbuhan pun kita test. Semua ni boleh menyebabkan reaksi alahan. Jadi kucing memang betul lah dia ada banyak orang yang alahan pada bulu-bulu kucing ini juga. Okey, jadi salah satu sebenarnya banyak jugalah sebenarnya yang menyebabkan. Banyak. Bunga pun Kita juga test tadi banyak. doktor. Bunga boleh, rumput ada boleh, coklat pun ada, ya. Kacang pun ada. Kita boleh test banyak benda. Baik. Ya, banyak benda yang boleh menyebabkan alergik. Dan setiap orang berbeza-beza alergiknya. Tetapi yang macam saya sebut tadilah, yang 80% keputusan ujian tu berdasarkan kajian adalah disebabkan oleh debu habuk hama lah. Baik. Itu secara asasnya doktor ya? Ya. Baik doktor, ramai yang bertanya sebenarnya bila katalah kita ada simptom-simptom ni kan, mungkin kebarangkaliannya adalah kita ada penyakit sinus. Adakah ianya sebenarnya berbahaya ataupun kita boleh je relax-relax je bila kita tahu kita ada simptom-simptom ni? Okey, simptom-simptom ni satunya dia banyak menyebabkan kurangnya kualiti hidup lah, satunya. It's about quality of life. Kalau kita nak cakap tentang bahaya yang boleh menyebabkan kematian tu, mungkin kalau kita terlalu teruk baru boleh lah. Tapi kebanyakannya disebabkan dia akan menyebabkan gangguan pada kualiti hidup kita. Or we say as a quality of life lah. Kadang-kadang seseorang tu tak boleh nak fokus. Contohnya pelajar tak boleh nak fokus dengan belajar kerana dia asyik menghembus hingus, lap hidung kan. Betul. Cikgu cakap pun tak boleh dengar, matanya gatal. Jadi dia tak boleh fokus dalam kelas contohnya. Dan macam saya sebut tadi, kalau alergik ni tak dikawal, dia boleh menyebabkan jangkitan kuman pada rongga sinus. Ini yang bahayanya apabila jangkitan pada rongga sinus tu tak dikawal. Satu, jangkitan tu boleh merebak kepada organ yang dekat dengan sinus. Contohnya mata. Contohnya atas pada mata tu adalah otak. Jadi kalau jangkitan sinus ni merebak ke struktur-struktur yang saya sebutkan tadi, itu boleh mendatangkan bahaya. Akan tetapi selalunya apabila ada jangkitan sinus ni, dengan sakit mukanya, dengan demamnya, dengan bau busuk keluar pada hidungnya, orang memang akan datang hospital dan kita rawat dengan antibiotik dan selalunya dia boleh dirawat dengan baik. Jaranglah sekarang ni dalam dunia sekarang kita dapat komplikasi sampai jangkitan tu pergi ke otak untuk menyebabkan ada nanah di otak, jangkitan pada selaput otak ataupun mata tak boleh nampak disebabkan oleh jangkitan sinus ni. Jaranglah dengan rawatan yang baik dan rawatan yang cepat lah sekarang ni. Baik. Tapi dia boleh membawa kepada komplikasi sebegitu. Okey. Jika kita tidak merawatnya. Baik, betapa seriusnya lah kalau kata kita tak betul-betul menjaga dan kenal pasti simptom sinus ini. Serius rupanya. Jadi kalau kata dah kitanya bau kita tu dah tangkap bau busuk tu, tak okey dah lah tu doktor Ya, tak okey. Kalau bau busuk keluar pada hidung ni memang kita kena pergi ke pakar untuk periksa lah. Kalau macam budak-budak ni mungkin bukan sinus, dia boleh masukkan barang dalam hidung kan. Kita bukan tahu, tiba-tiba dah busuk sebelah pula tu hidung. Kenapa belah kanan saja, belah kiri tak busuk. Benda-benda macam ni kita kena periksa lah. Baik, okey. Dan dari sudut macam tadi doktor dah share juga sebenarnya, bila ada je simptom sinus ini, memanglah kalau pelajar tu dia dah tak fokus dah. Kan hidung duk gatal lah, mata berair doktor itu antara tanda-tanda dia kan. Dan tahap terganggunya kehidupan untuk mereka yang ada simptom sinus ini doktor, apa lagi antaranya? Yang boleh mengganggu, satu yang saya selalu tengok pada pelajar-pelajar yang saya selalu jumpa adalah untuk dia fokus tu susah di dalam kelas. And then dia selalu sangat bersin sampai kadang-kadang mengganggu orang lain. Dia punya bersin tu orang ingat dia ni sakit apa kan. Ada virus ke, ada apa ke. Jadi bila orang tengok dia bersin tu orang tak selesa lah. Dan dia sendiri tak boleh nak fokus dalam kelas disebabkan oleh terlalu banyak hingus tu. Dan kadang-kadang bila hidung ni berkait rapat juga dengan telinga. Kalau kita ada hidung tersumbat, kadang-kadang telinga pun boleh ada air. Jadi dia kurang dengar. Itu pun boleh jadi salah satu simptom yang selalu
orang-orang ni ada. Apabila tak boleh dengar ni, confirm cepat dia akan datang sebab pendengaran ni adalah satu deria yang essential. Apabila dia terganggu, dia akan datang juga. Kalau dah ada jangkitan kuman pada sinus tu, macam saya sebutkan tadilah, memang banyak fungsi terganggu dan memang kebanyakan pesakit memang akan datang sebab dia tak boleh nak bau, dia tak boleh nak tengok cahaya, gatal mata, pening kepala. Masa tu memang kebanyakan pesakit akan ada di hospital lah untuk mendapatkan bantuan. Sebab kita tak boleh fungsi dengan pening, tak boleh nak tengok cahaya, sakit pada muka, hidung tersumbat, memang tak boleh lah. Baik, okey. Dan kita bersama dalam program Jendela Fikir waktu ini bawakan topik tentang sakit hidung dan tersumbat, sakit kepala yang menyengat ya. Adakah ini penyakit sinus? Dr. Ahmad Kushairi Khalid berada di talian ketika ini yang merupakan pakar otorinolaringologi. Dan doktor, kita nak tahu ni ada yang kata jerawat bersedung. Jadi adakah secara fizikal bila kita tengok orang yang ada jerawat, nak pula jerawat yang besar-besar tu, kata kan lebih dahsyat daripada jerawat batu tu, adakah itu merupakan salah satu juga sebenarnya tanda-tanda dia mengalami penyakit sinus ini? Ya, jerawat dan sinus ni dia ada berkait. Jerawat dan sinus ni memang ada berkait disebabkan oleh alahan tadi. Jadi bila kita ada alergik dan apabila kita ada reaksi kepada benda-benda yang buatkan kita gatal, kulit pun akan gatal, kulit akan kering, ini akan menambahkan lagi jerawat lah. Terutamanya di bahagian sinus tu. Sebab tu kita nampak jerawat banyak di bahagian pipi. Sebab di belakang pipi tu adalah maxillary sinus kita. So bila kita kawal alahan ni, bukanlah nak kata bila kita kawal sinus ni, jerawat 100% akan baik. Tak boleh. Tapi dia berkait. Kebanyakannya bila kita rawat alahan, bila kita rawat sinus, jerawatnya akan berkurangan. Kerana reaksi alahan, reaksi alergi, kekeringan kulit pun akan berkurangan. Di situ kaitan antara masalah kulit jerawat ni dengan sinusitis. Jika kita lihat dari segi saintifik juga, patofisiologi atau penyebab, contohnya kepada penyakit kulit yang bernama eczema, iaitu kegatalan kepada lipatan-lipatan kulit tu, dengan allergic rhinitis, dengan asma ni adalah benda yang sama. Jadi orang yang ada allergic rhinitis, orang yang ada asma boleh ada eczema kerana penyebabnya adalah benda yang sama, iaitu alahan ataupun satu chemical badan kita yang kita release dengan adanya alergik ni menyebabkan tiga-tiga penyakit ni, 3 serangkai. Baik. Okey. Jadinya enzima pun antaranya, asma pun antaranya ya. Dia bermula dengan alergik tadi itulah, alahan tadi ya doktor ya. Betul. Dia nama dia atopi, penyakit 3 serangkai ni. Baik. Dan okey, siapa pula? Kita nak kena pasti siapa yang biasanya boleh menghidapi penyakit sinus ini? Adakah ianya jenis penyakit keturunan juga? Okey. Keturunan pun ada main peranan kerana keturunan ni mempengaruhi struktur dalam hidung kita. Kalau ini bukan kita cerita luar tengok, hidung dia ni bengkok. Bukan. Tapi seseorang tu boleh mempunyai tulang yang bengkok di dalam hidung tapi luar dia nampak straight. Sebab tu kita tak tahu. Hidung dia dari luar sempurna je tapi dia fungsi hidung tu dalam tu macam blok kan, ada sesama, bersin. Sebab dalam hidung tu tulangnya bengkok. Kalau ayahnya bengkok genetiknya, anaknya pun boleh jadi bengkok. Jadi ini kaitan genetik dengan penyakit ni. Apabila tulang dalam bengkok contohnya, bila kita masuk kamera, kita periksa kan. Jadi struktur tu tersumbat bila ada bengkok ke, bengkak ke dalam tu. Jadi bila ada pengudaraan yang tidak baik disebabkan oleh masalah tersumbat ini, dia boleh menyebabkan jangkitan kuman pada rongga sinus. Jadi genetik pun ada main peranan. Nombor 2, macam saya sebut tadi, persekitaran. Contohnya, tiba-tiba seseorang tu datang, dia kata, sekarang masalah bersin saya ni, sumbat saya ni makin teruk. Pagi-pagi saya tak boleh nak nafas. Saya tak boleh nak pergi kerja sebab tak selesa. Terbangun malam daripada tidur sebab tak boleh nafas. Kita tanya-tanya, ada construction depan rumah baru. Apabila ada construction ni, kita fahamlah ada debu yang banyak. Ada banyak pencemaran udara di situ. Ini faktor persekitaran. Jadi siapa-siapa yang ada alahan di kawasan persekitaran tersebut pasti akan menghadapi masalah ini. Seterusnya, untuk penyakit-penyakit yang lain,
pekerjaan kita, apabila kita selalu di bengkel contohnya, ataupun di kilang contohnya, sudah tentu pekerja-pekerja ini terdedah kepada banyak chemical atau material yang boleh merangsang jangkitan kuman pada sinus. Apatah lagi jika chemical itu boleh juga merangsang pada penyakit lain dalam hidung, contohnya kanser hidung dan sebagainya. Jadi environment kita ni banyak main peranan kepada penyakit-penyakit dalam hidung juga. Okey. Dan untuk kanak-kanak pula, doktor, bagaimana? Ada potensi tak untuk mereka kena sinus ni? Kanak-kanak selalunya dia akan ada alergik ni. Bermula dengan alergik dulu? Dia bermula dengan alergik tu. Dia jarang terus jangkitan pada sinus, jarang. Bukan tak ada tapi jarang. Selalunya yang blok, bersin, sumbat budak-budak adalah alergik. Sebab tu asma macam saya sebut tadi banyaknya pada kanak-kanak juga. Betul. Eczema pun kanak-kanak juga sebab dia adalah respon pada allergen ataupun apa-apa di sekitaran yang menyebabkan dia ada penyakit tersebut. Jadi budak-budak selalunya dia disebabkan oleh alergik lah. Oleh debu ke, habuk ke, hama udara pagi dan sebagainya. Memang boleh, tapi untuk terus dapat jangkitan pada sinus tu jarang lah. Okey, baik. Jadi kita dah tahu dah macam kanak-kanak dia jarang. Dia adalah bermula dengan alahan dari alergik. Dia ambil masa berapa lama, doktor? Apabila mereka ni terus dapat, maksudnya terus detect, okey dia ni ada penyakit sinus sebenarnya. Adakah sepanjang dia membesar tu tak ada rawatan dibuat, macam ambil lewa lah, ingat tak ada apa-apa benda kan? Ataupun mereka terima rawatan tapi penyakit sinus tu tetap juga akan berlaku pada diri kanak-kanak ni bila sampai satu tahap usia tu? Okey, dia bergantung kepada individu lah. Susah untuk kita cakap kalau tak rawat dalam masa 1 tahun mesti kena jangkitan kuman pada sinus ataupun sinusitis. Dia bergantung kepada kadar keterukan alergik tu. Kalau kita lihat pada guideline yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan kita, untuk alergik ni dia ada peringkat. Dia panggil persistent ke, severe ke, ataupun ringan, pertengahan, teruk. Jadi setiap orang tu dia punya degree dia lain. Jadi sudah tentu kalau orang tu dia terlalu sensitif, habuk sikit pun dah bengkak mata, dah blok, dah bersin teruk kan. Berbanding dengan orang lain pun ada alergik juga ni, tapi dia kena banyak habuk baru jadi macam tu. Sudah tentu yang pertama tadi tu, kebarangkalian dia nak dapat jangkitan pada sinus jika tak rawat alergik dia tu lebih tinggi. Sebab tu orang lain ni lain. Dia punya keterukan ataupun dari segi sensitif dia kepada setiap allergen tersebut. Jadi jika dia dikategorikan pada kadar yang teruk, persistent dan teruk, dipanggil persistent and severe allergy, sudah tentu kebarangkalian dia untuk dapat jangkitan kuman pada sinus tu lebih tinggi. Okey, baik macam tu ya. Dan kena lebih cakna lah lepas ni kalau tengok macam gatal-gatal, genyek-genyek hidung. Ada genyek-genyek hidung luar biasa tu. Betul. Satu lagi saya nak tambah, kalau budak-budak ni pula, jika dia ada jangkitan pada sinus, jangkitan pada sinus dia selalunya lebih teruk daripada orang dewasa. Sebab dia punya rongga sinus belum penuh lagi membesar. Dia belum fully develop sinus ni. Jadi bila ada jangkitan pada sinus ni, bila sinus ni belum penuh lagi membesar ataupun belum sempurna lagi pembesaran dia tu, sebab dia masih membesar kan, jarak antara sinus ni dengan mata, dengan otak dekat. Bukan macam kita orang dewasa. Jadi bila ada jangkitan kuman ni, dia senang untuk pergi ke rongga atau struktur lain. Seperti mata atau otak tu. So bahaya untuk budak-budak kalau dapat sinusitis. Itu dia ya. Itu dia pula dia punya situasi untuk budak-budak atau kanak-kanak ni. Dan ini pendengar kita tanya, ada orang kata kalau kata macam sinus ni dia beradik macam resedung, lepas tu ada ulat resedung orang panggil. Ya ke tu doktor? Ini memang selalu kita tanya, bukan tu saja dekat tempat awam pun banyak kan. Kita tengok orang yang kata pergi rawatan resedung tradisional keluarkan ulat dan sebagainya lah. Benda ni jarang sebenarnya. Bukan kita kata tak ada langsung ulat, tapi bila kita dengar cerita daripada orang ramai ni, setiap orang dah ada sinus ni ada ulat. Itu tak betul lah. Kerana ulat yang ada pada sinus ni boleh jadi tapi sangat jarang. Selalunya kepada orang-orang yang ada masalah penyakit yang menyebabkan sistem pertahanan badan dia teruk ataupun lemah. Contohnya orang yang ada kencing manis.
Contohnya orang yang sedang mendapat rawatan daripada kanser kan, ataupun orang yang makan ubat tertentu yang menyebabkan sistem pertahanan badan dia lemah. Mungkin boleh ada ulat dalam sinus ni, dan dia punya tahap tu mestilah tahap yang sangat teruk. Tapi orang yang biasa-biasa, orang yang macam blok bersin sumbat ni, tak ada ulat-ulat ni. Selalunya dia adalah nanah ataupun cecair di dalam rongga sinus ni. Sebab rongga sinus ni adalah macam satu ruang yang tak ada penghujung. Jadi jika ruang ini blok, cecair boleh terkumpul dan cecair tu tak boleh nak keluar lah. Sebab dia ada blok. Itu selalunya akan kita keluarkan, bukannya ulat-ulat lah. Jarang lah. Tapi berlakulah kalau kata dah peringkat yang sangat-sangat teruk tu. Betul. Tapi betul. jarang sekali. Boleh berlaku. Tapi jarang sekali. Sebab kita pergi kedai, dia kata semua orang ada ulat. Jadi tu saya tak berapa nak setuju lah. Jadi hati-hatilah kalau kata anda macam ada ciri-ciri sinus ni, kena betul-betul lah dapat rawatan yang betul kan. Habis nanti tak tahu ulat apa yang keluar daripada tempat lain. Betul. Bukan daripada muka sebenarnya. Okey. Itulah. Jadi kita dah tahu dah apa tu sinus, simptom-simptom kan yang penyebab kepada berlakunya penyakit sinus ini, siapa yang berpotensi untuk kena, dan sekarang kita tak tahu pula macam mana cara nak rawat ni doktor. Boleh pulih ke sinus ni? Okey, macam saya sebut tadi, dua pembahagian yang jelas adalah satu, masalah alahan atau alergi, dan nombor dua, apabila tak dikawal, dia boleh membawa kepada jangkitan dalam sinus. Jadi rawatan asasnya adalah kita kena rawat alergi ini. Kita kena rawat masalah alahan yang kita ada kepada benda-benda yang menyebabkan kita alah tersebutlah. Jadi rawatan kepada masalah alergi ini boleh mencegah kita daripada jangkitan rongga sinus. Tetapi bukan semua orang lah dia kena ada alergik baru ada sinusitis. Ada juga orang yang tak ada alergik ni, tapi dia ada sinusitis. Mungkin macam saya sebut tadi lah, tulang dalam tu sedianya bengkok menyebabkan rongga sinus tu blok. Atau masalah gigi. Gigi kita, gigi atas ni pun boleh merebak ke sinus sebab dia dekat. Boleh juga ada masalah sinus. Tapi kita pergi pada alahan ni dulu. Jika kita kebanyakannya adalah masalah alahan yang menyebabkan sinusitis ni. Jadi bila kita rawat alahan tu, satu adalah persekitaran lah. Kalau nak ikutkan kena cuci kapet, lantai, langsir, bantal kan, tilam ni setiap 2 minggu. Susah kita nak buat. Betul. Untuk sebab debu habuk hama ni ada. Sebab tu kita kena ada spray yang kita pakai untuk kawal alahan ni. Sebab alahan ni susah untuk kita rawat. Sebab dia ada di sekeliling. Kecuali kita macam kita pindah pada tempat lain yang saya sebut tadi lah. Yang tak ada debu habuk hama ni, mungkin kalau you pergi ke luar negara contoh yang tak ada debu habuk hama ni, tak ada simptom alergik ni sebab dia persekitaran. Jadi kawalan alahan ni adalah spray kalau di Malaysia ni lah, dan juga ubat untuk kurangkan alergik untuk kita kawal. Tapi apabila dia sudah pergi kepada tahap jangkitan dalam sinus, itu di mana perlunya antibiotik, perlunya ubat spray yang lebih agresif sikit untuk keluarkan cecair dalam tu, dan mungkin juga perlukan pembedahan kecil untuk keluarkan cecair dalam sinus tersebut. Faktor pemakanan bagaimana doktor? Adakah perlu dijaga juga ataupun ada setengah makanan yang tak boleh diambil untuk mereka ada penyakit sinus ni? Dia bergantung pada apa orang itu alahan kepada. Jadi macam saya sebut tadi, bila kita test kan, kita test dalam dia ni alahan coklat 40, contohnya. 50. Kalau orang tu ada alahan coklat, ada alahan seafood, ada alahan kacang, maka setiap benda tu akan menyebabkan dia ada respon. Mungkin blok bersin sumbat. Bukanlah kita kata tak boleh makan langsung, tapi bila kita nak makan tu, kita kena tahu, aku akan ada blok atau sesama lepas makan ni. Jadi mungkin kita dah standby makan ubat alergik sebelum kita makan. Contohnya. Ataupun kita makan tu pada kadar yang berpatutan dan sebagainya untuk kawal alahan ni. Okey, baik. Saya rasa sangat jelas apa yang dikongsikan oleh Dr. Ahmad Khusyari Khalid berkaitan dengan sinus ini ataupun penyakit sinus. Apa pun kita ucapkan jutaan terima kasih doktor kerana bersama dengan kami di Bernama Radio berkongsi tentang penyakit sinus ini. Baik, terima kasih doktor. Terima kasih Natasha. Itu dia. Okey, Dr. Ahmad Khusyari Khalid, pakar otorinolaryngologi, bersama-sama dengan kita dalam program Jendela Fikir berkongsikan tentang penyakit sinus. Jadi pastikan anda terus saja dengarkan kami di Bernama Radio, stesen berita bisnes pilihan anda.